Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi pada malam ini. Seperti biasa setiap Jumaat malam Sabtu saya akan buat FB Live. Tak lama, cuma 20 minit sahaja untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dan juga menjawab persoalan-persoalan yang dihantar kepada saya. Jadi saya harap semua yang berada dengan saya malam ni sihat sejahtera. Saya sekarang berada di kampung, bersiaran dari kampung. Dan saya harap anda juga meluangkan masa bersama dengan keluarga anda yang tersayang. Okey, jadi pada malam ini saya ada 3 soalan yang saya ingin jawab. Yang pertama, saya akan jawab soalan tentang bagaimanakah kita nak habiskan penulisan tesis ataupun paper kalau kita dah bekerja secara full time. Okay, maksudnya kita kerja full time dan kita lepas tu ada komitmen keluarga dan kita rasa kita tak ada kesempatan nak menyiapkan penulisan tesis ataupun paper kita. Jadi itu adalah soalan pertama yang saya akan jawab pada malam ni. Soalan kedua yang saya akan jawab ialah berkenaan pertanyaan merasa down ataupun merasa kurang bermotivasi kerana supervisor telah berpindah universiti dan tidak dapat dihubungi. Jadi dalam kes ni apa kita kena buat sebagai seorang pelajar? Okey. Dan yang soalan ketiga yang saya dapat ialah sejak MCO tidak dapat menjalankan kerja pengumpulan data. Jadi apa yang nak dibuat? Sebab sekarang ni katanya dah masuk bulan ke-9 memang tak dapat buat apa-apa. Jadi nak tulis paper pun katanya tak ada data. Jadi itu yang saya akan cuba kupaskan pada malam ini dan saya harap anda boleh share live station kita pada malam ini supaya ramai yang mendapat maklumat, mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu kita pada malam ini. Dan yang kedua, kalau anda sedang mendengar live kita pada malam ini, minta anda salinkan nota di bahagian komen supaya rakan-rakan kita yang masuk lewat sedikit boleh scroll up dan baca nota yang anda tuliskan, ya. Alright, jadi tanpa membuang masa lagi, saya bacakan soalan yang pertama. Katanya saya sedang menghabiskan PhD saya secara part-time sejak saya kembali bertugas. Apakah tips untuk memastikan penulisan tesis dan paper saya berjalan lancar? Untuk makluman doktor, saya perlu publish 2 paper dan kedua-duanya saya belum tulis lagi. Tesis pun belum siap. Apabila balik rumah, saya dah penat dan saya perlu uruskan keluarga pula. Saya hilang motivasi. Baik. Yang pertama sekali, ingin ucapkan tahniah sebab anda bersabar dalam menghadapi pengajian PhD anda. Anda masih teruskan dan anda masih merasa ada kepentingan untuk anda menghabiskan penulisan tesis dan juga penulisan paper. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan universiti kalau kat Malaysia, bila kita sambung PhD memang kena ada publication untuk bergraduat, ya. Jadi pertama-tama sekali saya rasa perkara pertama yang kita perlu buat ialah apabila kita dah mempunyai komitmen pekerjaan dan juga keluarga, sedangkan dalam masa yang sama kita perlu siapkan tesis. Perkara yang pertama ialah kita kena organize kerja kita betul-betul. Kita kena organize jadual kita betul-betul. Kita kena buat satu timeline ataupun milestone kita panggil, ya. Dan kita kena senaraikan apakah aktiviti-aktiviti penting, output-output penting yang kita perlu selesaikan untuk kita bergraduat. Sebagai contoh, dalam kes pelajar ni, dia perlu siapkan satu tesis dan 2 paper publication, ya. Jadi apabila kita senaraikan output tersebut, kita sebenarnya sedang merangka jadual kita ke arah penyiapan dia. So macam mana kita nak buat timeline kita secara efektif? Namanya adalah timeline, jadi kita kena setkan deadline ataupun tarikh akhir untuk kita menyiapkan perkara tersebut. Sebagai contoh, kita bergerak mengikut semester kan. Jadi kita target
katakan kita nak target habiskan tesis kita pada hujung semester ini, kita target nak submit the first draft. Jadi sekarang bulan 11, habis semester ni adalah bulan 1. Kena pastikan tesis tu adalah siapnya pada bulan 1 sebagai contoh. Ya, jadi kita bergerak dari bulan 11 hingga ke bulan 1 2021. Jadi setelah kita buat timeline ataupun garis masa tadi, berdasarkan dengan output yang kita kehendaki, kita mula buat step yang kedua, iaitu aktiviti dan jadual harian yang kita perlu lakukan untuk mencapai output tadi. Jadi dalam jadual harian kita, ya, kerana kita ni bekerja kan, tentulah kita akan masukkan bila kita kena masuk pejabat, bila waktu rehat kita, bila waktu solat, bila waktu kita dengan keluarga, bila kita ada waktu untuk self care, bersenam ataupun jaga kesihatan, ya. Jadi semua ni kena ada dalam jadual kita. Sekarang ni mungkin anda dah berada di peringkat PhD ataupun Masters, tapi jangan lupa, ingat tak macam mana guru-guru kita di sekolah dulu bahagikan masa siang kita? Kan setiap subjek boleh cover kan? Maksudnya dalam satu hari tu boleh cover lebih daripada 2-3 subjek kan? Kadang-kadang tu lebih dari 5, lebih daripada 7 subjek setengah hari. Macam mana kita buat tu? Masa tu kita ada satu jadual harian kan? Jadi daripada pukul 7 sampai pukul 7.30 kita nak buat apa? 7.30 sampai pukul 8 kita nak buat apa? So kita jadualkan harian secara 25 minit setiap satu tugasan. Jadi katakan pagi kita biasa bangun pukul 5 kan? Jadi mungkin untuk projek menyiapkan tesis ataupun projek menyiapkan paper ni, kita bangun 1 jam lebih awal supaya kita ada 1 jam yang kita boleh bahagi kepada 3 sesi penulisan. 25 minit, 25 minit, 20 minit, ya. Kemudian setelah itu barulah kita buat aktiviti-aktiviti biasa kita. Kita sendiri tahu bila waktu yang kita mudah nak menulis, kita banyak idea dan kita takkan bagi alasan untuk menulis, ya. Kebanyakan orang otaknya lebih fresh setelah dia bangun pagi. Jadi saya selalu sarankan kalau anda nak tulis dan anda rasa malam dah tak larat nak tulis ataupun anda rasa banyak sangat komitmen, anda mulakan hari anda dengan menulis. Okay, jadi kalau anda dah siapkan sekurang-kurangnya 5 helai ke ataupun 3 helai ke, ini ikut target anda lah, satu hari anda nak siapkan berapa helai. Sekurang-kurangnya hari tu anda memulakan hari anda dengan satu kemenangan kecil, iaitu anda dah siapkan beberapa muka surat daripada tesis ataupun paper anda. Okey, jadi kalau anda nak tunggu masa yang tak sibuk, memang takkan ada. Masa yang sempurna memang takkan ada. Masa yang bermotivasi pun, itu pun ada naik turun juga. Jadi kita tak boleh nak harapkan motivasi all the time. Yang kita boleh buat ialah kita berdisiplin, kita dah buat timeline, kita dah buat jadual, kita ikut jadual kita dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa, ya, apabila kita buat jadual harian tu, jangan lupa untuk menyelitkan waktu yang tiada apa-apa aktiviti. Contohnya 1 jam atau 2 jam yang kita kosongkan daripada kesibukan harian kita, sebab kadang-kadang kita tak tahu ada emergency datang dan sebagainya kan, yang menyebabkan penulisan pagi tertangguh ke, penulisan lunch hour kita tertangguh ke, penulisan antara pukul 5 dan 6 PM kita tertangguh ke kan. Jadi luangkan dalam jadual tu ada 1 jam atau 2 jam yang kita boleh jadikan masa emergency. Maksudnya tak ada alasan dalam satu hari untuk kita tidak menulis. Ingat, ya, hanya boleh habiskan kalau dah mula. Kalau tak pernah mula, macam mana kita nak habiskan kan? Jadi tipsnya untuk yang sibuk, untuk yang banyak komitmen, untuk yang sudah bekerja sambil belajar, tipsnya ialah setiap hari anda kena buat sesuatu yang mendekatkan anda kepada penyiapan output yang anda kehendaki. Dalam kes ini, tesis dan juga paper untuk bergraduat. Okey?
Jadi saya move kepada soalan yang kedua. Soalan kedua kita adalah daripada nama dirahsiakan lah. Soalannya begini, saya rasa down sebab supervisor saya telah berpindah universiti dan tidak dapat dihubungi lagi. Apakah yang saya harus buat? Okay, dalam kes perpindahan supervisor, dalam kebanyakan kes supervisor akan menyelesaikan dahulu handover pelajar kepada supervisor lain, sama ada kepada co-supervisor ataupun totally supervisor yang baharu. Namun demikian, jika ada berlaku masalah seperti ini, contohnya anda hanya ada satu supervisor saja, anda tidak ada co-supervisor dan nak dijadikan cerita sesuatu terjadi kepada supervisor, contohnya berpindah universiti, ataupun berlaku kematian dan sebagainya, hingga anda tak tahu nak buat apa ya, sedangkan anda pun dah jauh daripada universiti dan anda masih berminat nak menyiapkan pengajian PhD anda ya. Jadi apa yang anda boleh buat? Pertama sekali, anda jangan panik. Okey, anda sebenarnya boleh selesaikan masalah ni. Anda berjumpa dengan co-supervisor ataupun supervisory committee kalau ada. Anda kena jumpa mereka dan anda bincangkan tentang perkara ini. Namun demikian, kalau anda tak ada co-supervisor, anda berjumpa dengan pihak berkaitan di fakulti. Sebagai contoh, Timbalan Dekan Pasca Siswazah ataupun Dekan ataupun penyelaras pengajian Pasca Siswazah, dan juga pihak graduate school universiti anda. Anda berhubung dengan mereka dan bincangkan macam mana anda nak teruskan pengajian anda. Jadi mereka boleh arrange, mereka boleh bantu anda dengan perbincangan yang teliti, sama ada anda akan meneruskan projek sedia ada ataupun anda buat yang baharu di bawah supervisor baharu. Dan macam mana mereka arrange tu adalah terpulang kepada perbincangan dan perundingan anda bersama mereka. Jangan bimbang, jangan takut untuk berjumpa mereka kerana mereka sedia membantu. Itu yang saya boleh pastikanlah. InsyaAllah semua universiti kebiasaannya akan sedia membantu pelajar yang dalam kesusahan. Kemudian yang paling penting ialah anda kena cepat-cepat selesaikan perkara ni. Anda kena cepat pergi berbincang dan berkomunikasi. Lagi lama anda tangguhkan, lagi besar masalahnya. Dan masa pun berjalan dan kita pun perlu menyiapkan pengajian kita sebelum tamat tempoh kan. Dia kadang-kadang ada satu tempoh yang maksimum bergantung kepada universiti anda, tempat anda belajar ya, tempat anda mendaftar. Jadi kita kena alert tentang perkara ni dan lekas-lekas pergi berbincang dengan pihak terbabit, sama ada supervisory committee, fakulti ataupun graduate school. Okey? Jangan risau, insya-Allah masalah macam ni biasa berlaku. Namun saya percayalah kebanyakan supervisor kalau tak ada apa-apa hal kecemasan, sebagai contoh macam kematian tadilah, ya, kalau mereka berpindah universiti, kebanyakannya akan hand over properly pelajar mereka kepada supervisor yang baharu, ataupun sekurang-kurangnya mereka akan bantu pelajar sebagai co-supervisor. Walaupun mereka sudah berada di institusi yang lain. Okay, saya harap saya telah menjawab persoalan ini dengan seadanya ya. Dan saya harap lekas-lekas berjumpa dengan pihak universiti untuk berbincang. Okay, jadi soalan yang ketiga. Mana soalannya tadi? Okey, soalan ketiga. Sejak MCO, saya tidak dapat menjalankan kerja mengumpul data. Sekarang dah nak masuk bulan ke-9, saya nak tulis paper pun tak ada data. Okey, jadi yalah, saya pun ucapkan syabas dan tahniah sebab sabar dalam menghadapi ujian ni lah ya. COVID-19 ni pun something yang sesuatu yang di luar jangkaan semua orang, dan it happens to everyone in every parts of the world.
Dan saya rasa pelajar pasca siswazah adalah antara orang-orang yang terkesan dengan MCO ya. Especially kalau belum buat data collection ataupun belum masuk lab ataupun masuk lab baru di peringkat awal, banyak lagi data nak kena collect, kadang-kadang tu kena buat field work dan sebagainya, tapi terbantut oleh MCO dan sebagainya ya. Kita doakanlah semoga keadaan lekas-lekas pulih dan kita semua dapat kembali buat research, dapat kembali masuk lab, collect data dan sebagainya dan meneruskan pengajian ya. Tapi sementara kita menunggu keadaan reda, banyak sebenarnya yang kita boleh buat walaupun kita belum ada data lagi ya. Pertama, kalau anda di peringkat penulisan proposal, anda boleh tulis proposal elok-elok, terutamanya di bahagian literature review dengan design of experiment. Maksudnya bila anda buat kajian anda nanti, anda telah puas baca lah, dah puas kaji, dah puas baca, dah cari tahu dengan teliti macam mana anda nak continue anda punya research selepas ni. Dan sama dengan literature review, kalau anda dah buat secara exhaustive, secara mendalam, anda akan lebih faham bidang kajian yang anda akan buat dan mungkin juga tak mustahil daripada situ anda dapat satu idea lain yang boleh lagi menambah nilai kepada tesis dan kajian anda ya. Kemudian yang kedua, itu tadi anda membaca, anda tulis review ya, yang pertama. Yang kedua, anda boleh buat meta-analysis. Meta-analysis ni adalah satu, dia macam review kepada, statistical review kepada previous studies. Anda kumpul previous studies, katakan 100, 200 previous studies, anda buat perbandingan results dia dan anda kaji secara statistik. Itu pun boleh dijadikan paper yang anda boleh tulis walaupun anda tak ada data lagi ya. Kemudian yang ketiga, apa yang anda boleh buat, dan yang ni saya pun selalu forward kepada pelajar-pelajar di bawah seliaan saya, hadir webinar. Selepas MCO ni saya rasa ada banyak sangat peluang kita hadir webinar. Contohnya ya, saya bagi contoh untuk yang dalam bidang sains dan teknologi. Banyak sangat syarikat-syarikat yang memberi peluang untuk kita belajar macam mana nak handle instrumen, macam mana nak buat chemical analysis, statistical analysis. Banyak sangat webinar yang percuma yang kita boleh attend. Jadikan masa yang kita tak boleh nak masuk lab ni sebagai satu kesempatan untuk kita menambah ilmu dan menambah kekuatan kita dalam bidang kita sendiri. Okay. Kalau ada yang nak attend webinar berbayar, bengkel berbayar, alhamdulillah, itu kalau anda ada kesempatan, ada rezeki lebih, hadir. Why not kan? Jadi bila kita ada kesempatan macam ni, kita gunakan sebaik-baiknya. Lepas ni, katakan lepas MCO dah berakhir dan kita dah dapat teruskan kerja-kerja lab kita, kita mungkin dah busy dan susah nak cari masa lagi untuk kita hadir webinar free macam ni ya. Banyak sebenarnya, ada yang free, ada yang berbayar, yang tu terpulang kepada keperluan anda lah. Yang penting anda gunakan sebaik-baiknya masa ni untuk menambahkan ilmu anda. Itulah cara anda invest masa anda, selain daripada anda kurangkan kerisauan anda terhadap sesuatu perkara yang anda tak boleh kawal. Okay, COVID-19 kita memang tak boleh nak kawal, tapi aktiviti yang kita buat sementara kita tunggu keadaan ni reda, something yang boleh menambah nilai kepada diri kita ya. Alright, kemudiannya kita boleh memperkemaskan penulisan tesis kita dan juga tadi saya beritahu desain kajian. Kemudian kalau anda berpeluang, anda boleh tukarkan, instead of membuat data collection secara bersemuka, face to face, secara fizikal, anda boleh tukarkan kepada online kalau keadaan sesuai untuk jenis kajian anda. Sebagai contoh, kalau ada interview, buatlah secara online meeting. Kalau ada survey yang boleh
dibuat secara online, buatlah secara online. Mana-mana yang kita boleh secara online, kita tukarkan sebagaimana yang disarankan di mana-mana. Inilah norma baharu kita. Jadi kita kena kreatif dalam kita mencari cara untuk kita menyiapkan tugasan yang kita ada, ya. Kemudian yang paling penting, anda bincang dengan supervisor anda bagaimana hala tuju kajian anda. Kadang-kadang daripada satu cabaran yang kita hadapi seperti cabaran COVID-19 ni, kemungkinan ada hala tuju yang baharu untuk research kita. Kita tak tahu kan, entah inilah keadaan yang terbaik yang bagi kita boleh dapat idea untuk tweak sikit kita punya kajian yang sedia ada kepada satu lagi perspektif baharu untuk kajian masters ataupun PhD kita. Jadi lebih kurangnya saya dah jawab tiga soalan tadi. Saya harap sekali lagi siapa yang bersama kita pada malam ini mendengar live saya dapat kongsikan dengan yang lain supaya sama-sama kita naikkan semangat semua orang, walaupun kita dalam keadaan yang macam inilah keadaan COVID-19, banyak kerja kita tergendala. Sekurang-kurangnya kita sama support each other, ya. Okey, sekian sahaja. Terima kasih sebab bersama saya pada live malam ini dan saya doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan. Selamat berhujung minggu dan bergembira bersama keluarga. Bye. Assalamualaikum.